عذاب القبر وعذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وحاجتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan kita ada kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بالتعلم
wal fiqhu bitafaqquh man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Nawar Bagi Hati iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang ketujuh, yakni daripada kenapa kita kena menjauhi bersangatan kenyang. Bahawasanya padanya, yakni pada bersangatan kenyang itu, menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya, yakni pada mencari makan sehingga bersangatan kenyang, dan menyediakan makanan dan memakan makanan dan melepaskan daripada mudaratnya, yakni apa yang terhasil daripada makan yang bersangatan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi bicara tentang kenapa kita kena elakkan, menjauhkan daripada tabiat bersangatan kenyang dalam makan minum kita. Tak habis-habis lagi cerita makan punya. Baik, pada hari ini kita lihat musannif kitab menyebut tentang bahawa bila banyak sangat makan ni, ianya menunjukkan bahawa kita ni jenis nak makan sangat dah. Kalau jenis bersangatan makan ni, maknanya kita ni orang kata ekstrim dalam bab makan minum ni. Meletakkan makan minum ni satu yang ekstrim, macam satu perjuangan lah. Jadi satu perjuangan. Sebab manusia ni kan memang ada je perjuangan dia, baik orang Islam ke, baik orang tidak Islam ke, manusia ni memang ada perjuangan dalam hidup dia. Sebab itulah kita ni banyak kaki kan. Ada yang kaki makan, ada yang kaki mancing, ada yang kaki bola, ada yang kaki handphone, yang lebih teruknya ada kaki botol, ada kaki judi. Walaupun yang buat bukan kaki, tapi kaki dapat nama kan. Itu dia. Sebab manusia ni memang dia ada perjuangan dia, ada sesuatu yang menjadi pegangan, menjadi sesuatu yang ekstrim yang dia sanggup lakukan. Ada orang suka jenis terjun daripada tempat tinggi, lagi tinggi lagi bagus. Ada orang yang suka panjat gunung, segala puncak gunung dia nak panjat. Ada yang suka panjat bangunan pula, jadi Spiderman kan. Ada orang yang sanggup cari emas ke mana pun, orang sanggup cari apa, intan belian. Mutakhir ni ada yang sanggup yang kaki cari harta karun pun ada. Harta karun karun punya harta, tapi cari kat Malaysia kan. Masuk hutan, keluar hutan, sanggup bersusah payah. Sampai tahap tu, bersusah payah. Maka samalah juga dalam bab makan ni. Ramai orang sanggup bersusah payah untuk semata-mata nak makan. Itu yang kata musannif kita, pengarang kita, sampai tahap menyusahkan hati dia. Hati dia bersibuk dengan cerita makan ni. Buku ni dekat mana? Contoh buku ni kat mana hari ni? Ikan bakar ke, asam pedas ke, masak lemak cili api ke, apa nama ni, sanggup. Orang sanggup jauh mana pun.
Kalau orang dah gila asam pedas, duduk Kuala Lumpur sanggup datang Melaka, semata-mata nak buka kat Melaka, nak makan asam pedas Melaka. Orang sanggup tempuh highway 2 jam, sanggup tempuh tol berapa banyak kena bayar tol, sanggup tempuh berapa banyak traffic light kat Melaka ni. Sebab apa? Nak makan. Ini yang kata bersusah payah untuk nak makan ni. Kalau yang gila sup gearbox, sanggup cari tempat yang power sup gearbox ni. Pagi ni cerita makan je pula. Ini manusia sanggup bersusah payah tuan-tuan untuk makan, demi makan. Sampai susah hatilah. Kalau makanan yang nak di kedai tutup ke, tak cukup ke dan sebagainya, susah hati dia. Dan juga kata musannif lagi, mempenatkan badan pada mencarinya. Nak makan ni tuan-tuan, semata-mata nak makan asam pedas Melaka, sanggup daripada jauh datang. Penat tuan-tuan, sanggup penat. Nak bawa kereta lagi, nak nak tempuh tol lagi, nak sanggup memenatkan badan. Sanggup keluar belanja besar. Sanggup keluar belanja besar untuk semata-mata nak cari makanan favorit dia. Melaka ni kan orang kata syurga makanan, kan? Banyak tempat favorit. Nak roti canai sarang burung kat mana? Nak roti canai arang kat mana? Kan? Semua ada. Nak mi bodoh pun ada kat Melaka. Itu dia. Macam-macam Melaka ni. Keria Melaka bukan main terkenal. Apa tu? Yang coconut shake Melaka, Batu Berendam, tempat saya lah. Sanggup beratur berjam-jam semata-mata nak beli coconut shake. Tuan, orang sanggup bersusah payah nak mencari makan dan menyediakannya. Kalau tak pergi beli siap pun nak menyediakan makanan ni tuan-tuan. Malam ni nak makan sup gearbox kambing. Suamilah kena pergi pasar cari gearbox kambing. Nak cari dekat pasar, kadang tak cukup satu kedai tu kena cari. Bersusah payah tuan-tuan nak menyediakan makan. Itu baru pergi pasarnya, belum lagi nak siang daging, nak siang ayam, nak bersihkan sayur. Susah. Ada perjuangan di situ tuan-tuan. Lepas tu nak masak lagi, berjam lagi. Kalau nak masak sup daging, masak sup gearbox ni, berapa jam nak empukkan dia. Itu dia. Dan nak memakannya pun ambil masa lagi. Bukannya bila dah siap makan ni kita kata nak makan tu masuk mulut sendiri. Tak ada tuan-tuan, nak kena hidang. Nak kena orang kata nak kena ada periuknya, mangkuknya, nak kena ada pinggan mangkuknya, nak kena ada sudunya, macam-macam nak menyediakan, nak makannya. Dan juga melepaskan daripada mudaratnya. Bila dah makan, perut dah kenyang, dah senak perut, datanglah mudaratnya pula. Datang mudarat, dah malas nak bangun semayang. Lepas tu bila dah makan 4 jam nanti mula perut dah sakit, nak keluar pula, kan? Nak keluarkan dalam bentuk buang air besar, buang air kecil. Tuan-tuan, ini cerita makan saja. Tu saya kata tadi, makan jadi satu perjuangan. Makan jadi satu perjuangan dalam hidup kita. Semata-mata nak makan. Bukan saya kata makan ni tak boleh, makan ni harus. Tapi poin sekarang ni cerita bersangatan kenyang. Itu dia. Kita dah bincang panjang perkara ni, sehingga banyak masa kita habis dengan makan je. Semayang kita pun 5 waktu je. Sekali semayang 10-15 minit.
Kalau 5 waktu pun tak orang kata sekitar sejam je lah, lebih kurang sehari semalam. Tapi makan kita berjam-jam. Tu tuan-tuan. Betapa manusia berhabis-habisan, manusia memerah tenaga dia, memerah harta dia, memerah duit dia untuk makan. Sedangkan sepatutnya alangkah baiknya kalaulah susah payah kita dalam bab makan ni kita gunakan untuk satu perjuangan yang sebenarnya dalam hidup kita. Kita sepatutnya kita kena spend masa makan kita tu, kita ambil untuk satu perjuangan yang lebih besar dalam hidup. Sebagaimana yang Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, atau kama qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu, orang yang berjuang tu, seorang yang berjuang, seorang fighter, man jahada nafsahu, seorang yang berjuang, bersungguh-sungguh, berhabis-habisan, bersusah payah, paksa diri dia fi ta'atillah, di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sepatutnya menjadi jati diri kita sebagai hamba Allah. Menjadi pejuang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah, sanggup bersusah payah, sanggup berhabis-habisan untuk memperjuangkan supaya diri kita ni taat pada perintah Allah. Kerana memang itulah matlamat hidup kita sebagai hamba. Untuk taat perintah Allah, untuk tunduk kepada perintah Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk mengabdi diri pada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan kita yang sebenar. Berhabis-habisanlah tak apa, bersusah payahlah tak apa. Tapi untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah. Bukan senang tuan-tuan nak mentaati perintah Allah ni. Bukan senang. Dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut, bila kita ni nak mentaati perintah Allah sahaja, tak kiralah perintah yang wajib ke, perintah yang sunat ke, kita akan berdepan dengan 4 penghalang besar dia. Tu dia. Ada 4 penghalang besar bila kita ni nak mentaati perintah Allah. Tak kiralah perintah wajib ke, perintah sunat ke, 4 ni akan sentiasa datang menghalang kita. Apa dia? Yang pertama ialah manusia tu sendiri. Manusia akan halang kita daripada beribadah, daripada nak mentaati perintah Allah. Ni dah dengar azan tu ni, dengar azan, masjid azan, surau azan, surau tak Jumaat azan, surau Jumaat azan, masjid kecil azan, masjid besar azan, keliling dengar azan. Tapi datang member kita, jom mengetik, habis. Orang kata simple word je, jom mengetik kedai mamak, habis. Yang azan tu semua dah macam tak dengar dah. Kan? Itu dia. Kuliah kat masjid, kuliah kat surau. Siapa yang boleh nafikan kuliah ni benda baik? Tak ada siapa yang boleh nafikan. Kuliah ni taman syurga lah. Kuliah, tazkirah, ini taman syurga kat dunia tuan-tuan. Taman syurga kat dunia. Bukan saya cakap, Nabi SAW sebut sebagai taman-taman syurga ni. Tapi orang tak nak datang. Kenapa? Sebab ajakan daripada kawan pergi minum, kawan pergi sana, kawan pergi sini. Kadang isteri pula masa tu lah suruh beli susu, cucu punya susu, datuk kena beli. Itu dia.
Pertama manusia, tuan-tuan. Dan biasanya manusia ni orang yang dekat-dekat dengan kita, bukan orang jauh-jauh. Yang halang kita nak pergi masjid ni, nak halang kita pergi semayang ni bukannya orang Amerika, tuan-tuan. Bukan orang Rusia, bukan orang Ukraine. Tapi orang dekat-dekat kita je. Ini penghalang yang pertama, tuan-tuan. Tak percaya, tengok sendirilah. Kita sendiri kena rasai perkara ni. Manusia sering menghalang kita. Pertama. Yang kedua, yang akan menjadi penghalang kita dalam beribadah nak taat Allah Ta'ala ni ialah nafsu kita. Apa makna nafsu ni? Nafsu ni diri kita sendirilah. Kita menjadi penghalang kepada diri kita untuk taat pada Allah. Tu. Bayangkan, kita menjadi penghalang kepada diri kita untuk beribadat kepada Allah. Sebab nafsu tu ialah diri kita. Nafsu nak makan, nafsu nak bercakap, nafsu nak mendengar, nafsu nak pergi mana. Nak pergi mana nafsu? Nafsu nak tengok apa. Ini semua nafsu. Keinginan nafsu kita sendiri, bukan keinginan nafsu orang lain. Kita sendiri. Antara semayang dengan permainan. Nafsu nak main, kita ikut nafsu. Antara kuliah dengan sembang dengan nak bercakap dengan kawan-kawan, nak berjumpa kawan-kawan, kita pilih nak berjumpa kawan-kawan. Itu yang menghalang ibadat tadi. Antara wirid zikir, ingat Allah, beristighfar, dengan nak tengok WhatsApp, nak tengok Facebook. Itu kan bercanggah antara kehendak agama, antara benda taat, benda ibadat dengan benda yang kita nak. Bercanggah, maka kita akan ikut nafsu kita. Nafsu menghalang kita daripada beribadat. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang akan sering menghalang kita ni, tuan-tuan, dari ibadat ialah dunia kita. Keseronokan dunia, kesenangan dunia, kesedapan dunia, permain. Sebab dunia ni la'ibun walahwun. Dalam Al-Quran sebut dunia ni innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Apa maknanya? Hidup dunia ni la'ib, permainan. Siapa tak suka permainan kan? Dulu-dulu zaman kita semua pakai telefon Nokia kan. Kan satu masa dulu kan semua orang suka pakai telefon Nokia tu. Apa permainan yang terkenal dalam Nokia tu? Tuan-tuan tahu? Kita tak main dulu. Main snake, main ular tu. Ular. Baik orang muda, orang tua, atuk-atuk pun main benda tu. Seronok. Permainan, tuan-tuan, seronok. Walahwun, dan sia-sia. Sia-sia, tuan-tuan. Inilah kehidupan dunia. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan memilih akhirat lebih daripada dunia. Dunia ni dalam Al-Quran, tuan-tuan, hidup dunia ni perintah daripada Allah. Dunia ni wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia ni. Jangan lupa aja. Mana jangan kita abaikan keperluan dunia. Itu je. Bukannya perintah kejarlah dunia, tak ada. Tak ada perintah dalam Quran kejarlah dunia, tak ada, tuan-tuan. Kumpulkanlah dunia kamu sebanyak-banyak, tak ada. Yang ada perintah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, tuntutlah kehidupan akhirat. Itu yang Allah Ta'ala perintah. Sebab itulah dalam agama kita ni, tuan-tuan, dunia ni benda harus je. Dunia ni benda harus. Boleh gunakan, boleh cari, tak ada masalah. Harus.
Tapi ada setengah ulama mengatakan, ya, antara perkara bid'ah yang paling besar yang Nabi tak buat tapi kita umat akhir zaman buat ialah kejau dunia. Tu dia. Bid'ah lah, Nabi tak buat. Kita tengok kehidupan Nabi, tuan-tuan. Nabi lepas pergi ceramah dekat Taif, Nabi berceramah kat Taif, pergi Taif 10 hari 10 malam. Bukannya naik Mercedes, bukannya naik apa? Hellfire ke Velfire? Velfire. Selalu saya keliru. Hellfire ke Velfire kan? Bukannya naik benda lah tu. Nabi pergi jalan kaki. Nabi pergi dengan kenderaan unta. Berpanas, siang sejuk, malam jam bersengatan. Masa saya kat Jordan tu pernah lah rasa sejuk padang pasir, tuan-tuan. Tu dia, bayangkan sejuk padang pasir. Memang sejuk. Masa tu mungkin musim sejuk lah dekat Jordan, musim sejuk kan. Tengah hari buta ni pedih kita punya ni. Kalau malam tak usah cerita lah. Nabi pergi Taif berdakwah, tuan-tuan, bukannya makan angin, bukannya melancong. Untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Bila lepas berdakwah, Nabi tak dapat sampul surat, isi duit. Nabi tak dapat hidangan nasi Arab. Nabi dapat apa? Nabi dapat pelepah tamar dengan batu, tuan-tuan. Nabi dipukul, Nabi dibalin dengan batu sampai berdarah. Bayangkan darah mulia Nabi itu mengalir sampai ke tumit, mengikut riwayatnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita sekarang ni senang ceramah setengah jam pun penuh, orang kata envelope kan. Orang hidang nasi apa? Nasi mandi. Nasi apa Arab mandi. Saya baru-baru ni adalah pergi satu tempat tu, nak jamu penceramah tu. Pihak masjid order nasi Arab. Sebab mungkin background penceramah dia orang Arab lah agaknya. Satu kepala RM35, tuan-tuan. Bayangkan satu kepala RM35. Semata-mata nak layan penceramah seorang ni. Dia bila penceramah datang, dia bukan datang seorang, dia datang geng dia. RM35, bayangkan. Jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya kata ni bid'ah ni, marah orang. Nabi tak pernah dapat. Bid'ah lah bila Nabi tak buat. Kita buat. Kita pula atas nama agama pula buat. Berat kita ni, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, sepatutnya yang menjadi perjuangan kita ialah berjihad, mengekang nafsu, mengekang diri kita. Diri kita itulah adalah nafsu, supaya dapat mentaati perintah Allah. Lawan nafsu kita ni, kekang nafsu kita ni. Kata Imam Ghazali, nak mengekang nafsu, nak mendidik nafsu, nak mengajau nafsu ni dengan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, nafsu ni ibarat macam binatang liar lah. Macam binatang liar, kuda liar, keledai liar, binatang-binatang yang boleh dijinakkan untuk kegunaan manusia. Jadi nak apa nama ni, nak lemahkan, nak jinakkan binatang-binatang liar ni, yang pertama kita kena laparkan dia. Bila dia lapar tu jadi lemah dia jadi lemah. Dia liar ni pasal dia bertenaga, energetik orang kata. Itu yang dia liar tu. Tapi bila dia tak diberikan makan, dia jadi lemah.
Inilah sebab kita ni berpuasa, tuan-tuan. Ini sebab kenapa kita ni antara cara nak melemahkan nafsu kita yang kuat ni, nafsu kuda yang ada dalam diri kita ni kan, kita kena lemahkan dengan berlapar. Ini yang kita puasa ni, nak pecahkan kekuatan nafsu tu. Itulah tak cukup bulan puasa kita berpuasa, elok kalau bulan tak puasa pun kita ajar nafsu kita berlapar dengan berpuasa. Lepas bulan Ramadan ni tuan-tuan, ajar diri kita supaya puasa 6. Ajar diri kita, kalau dulu tak pernah buat, tahun ni kena ajar diri kita supaya puasa 6. Sebab keberkatan, kesan, efek puasa 6 tuan-tuan, pahalanya untuk sepanjang tahun. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala sepanjang tahun berpuasa. Makna itu namanya kesan dia, efek dia, mempengaruhi kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi nafsu kita. Ajar tiap-tiap minggu kita puasa Isnin Khamis. Tak dapat 2 hari, puasa salah satu, Isnin atau Khamis. Tak dapat tiap-tiap minggu, 2 minggu sekali. Tak dapat 2 minggu sekali, sebulan sekali pun tak apa. Ajar supaya kita ni belajar rasa lapar. Biar nafsu kita belajar rasa lapar tu macam mana. Tuan-tuan, saudara-saudara kita di luar negara yang kebuluran di Yaman, berjuta orang kebuluran di Yaman, tuan-tuan. Bukannya seorang dua, anak-anak berjuta berlapar di Yaman sekarang ni. Yang berlapar di di Iraq, yang berlapar di Jordan, pelarian-pelarian Syria, pelarian-pelarian Palestin, pelarian Iraq. Saya masih di Jordan, tuan-tuan, dekat dengan kawasan perkemahan kemah pelarian Syria masa tu. Jordan ni satu negeri di mana jadi penampung pelarian-pelarian daripada Palestin yang dihalau oleh Israel, daripada Iraq, kesan daripada perang dulu, perang Teluk, yang daripada Syria yang perang saudaranya. Ini banyak duduk di Jordan. Mereka berlapar. Ada yang minta hukum. Apa hukumnya kami puasa tapi tak buka sebab tak ada benda nak makan. Tu dia. Bayangkan kita hidup kat Malaysia ni mewah, tuan-tuan, sampai kita lupa diri, lupa sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang susah di luar sana. Itu doa yang saya baca tadi, doa nazilah. Sebab saya tak boleh lupalah kan, kesusahan umat Islam di seluruh dunia sekarang yang berdepan dengan tekanan, menjadi mangsa kepada keganasan manusia kepada mereka. Itulah kita kena ajar nafsu kita dengan lapar, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, nak didik nafsu ni kena dibebankan dengan ibadat. Ibarat macam binatang liar tu, lepas dia dilaparkan tu, kena letak beban banyak kat badan dia. Kena letak beban berat kat badan dia supaya dia jadi, makna dia tertekan. Dia orang kata dah tak liar lagi dah. Maka begitulah dengan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kita bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala offer sebesar-besar offer bulan Ramadan. Tak cukup setiap hari punya kelebihan, ada pula Lailatul Qadar lagi bulan Ramadan. Sebab itulah siapa yang tak sambut bulan Ramadan dengan ibadah ni, tuan-tuan, serugi-rugi manusia lah. Ramai lagi, tuan-tuan, orang yang tak sembahyang tarawih ni. Memang dia boleh kata dah tarawih sunat je tu yang jadi perangai orang kita ni, sunat je. Tapi berapa ramai orang tak sembahyang tarawih. Memanglah tak wajib, tapi sayang, tuan-tuan, solat tarawih ni bukan ada bulan lain. Rajin-rajin kita sembahyang pun bulan Syawal besok tak boleh buat tarawih, tuan-tuan.
Jadi kita kena bebankan ibadat. Sebab itulah bulan Ramadan sepatutnya kita ajar diri kita supaya tambah ibadat kita. Semayang fardu tambah dengan semayang sunat. Kalau dulu malas nak qabliyah, malas nak ba'diyah, kena rajinkan qabliyah dan ba'diyah. Kalau dulu kita malas semayang sunat duha, kena rajinkan diri kita solat sunat duha. Kalau dulu kita malas nak qiyamul lail, kena rajinkan diri kita untuk qiyamul lail. Tambah ibadah, tambah beban ibadah pada nafsu kita. Kalau dulu kita nak baca Quran satu muka surat pun payah setiap hari. Bulan Ramadan kena rajinkan diri kita. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kena banyak membaca Quran. Quran ni kan tuan-tuan syifa. Syifa'un lima fis sudur. Yang nama syifa ni bukan dah semata-mata ubat. Ubat satu hal, tapi syifa ni penawar. Maknanya Quran ni dia datang sebagai syifa, dia datang sebagai ubat dan juga rawatannya sekali. Ini Al-Quran. Sebab itulah, kalaulah sekadar kita memahami Al-Quran sebagai satu ubat, sekadar sebagai satu syifa dalam yang dipahami oleh orang kita, syifa Quran ni ialah ruqyah. Ruqyah ni sebenarnya tak ada istilah yang baik dalam bahasa Melayu, tak ada. Memang kena guna perkataan ruqyah ni. Setengah orang terjemahkan ruqyah ni jampi. Tak kena tuan-tuan jampi ni. Jampi ni jampi mentera kan. Bambang kuning, mambang merah, mambang dari gunung Simambang, itu mentera lah. Itu jampi. Tapi ruqyah ni tuan-tuan, dia bacaan-bacaan yang berupa doa, yang berupa baca ayat Quran, yang berupa zikir yang datang, yang warid daripada Nabi SAW. Maka kalau sekadar memahami Al-Quran tu untuk tujuan ruqyah, ada yang kena sampuk jin kita ruqyah kan, ada yang kena apa ni, kena kerasukan kita bacakan. Sekadar itu saja yang kita faham Quran ni sebagai syifa, maka rugi sangat kita tuan-tuan. Rugi sangat. Sebab ulama mengatakan, antaranya Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, Al-Quran kulluhu syifa. Quran ni keseluruhan Quran tu syifa. Bukan sekadar ayatnya, bukan sekadar kalimat-kalimatnya, bahkan seluruh huruf-huruf Quran tu adalah syifa. Kenapa? Sebab semuanya itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham sekadar maknanya Quran ni syifa, tujuan ruqyah tadi, berapa sangat ayat yang kita baca? Memang dalam Al-Quran ni ada 6 ayat yang dinamakan sebagai ayat syifa. Ini yang biasa perawat-perawat syifa ni gunakan untuk bacaan kepada orang yang sakit, orang yang kena rasuk, orang macam-macam ni. Tapi bukan sekadar itu syifa. Syifa dalam Al-Quran tuan-tuan ialah yang paling penting, yang paling besar ialah kandungan Quran itu sendiri, yang merupakan penawar, yang merupakan petunjuk, yang merupakan mauizah, yang merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengobat, merawat syifaul lima fi sudur, penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia. Ya, ini dalam hati manusia tu banyak penyakit. Yang saya kata manusia-manusia ni siapa? Kita dah tuan-tuan manusia ni. Jangan boleh sebut manusia kita fikir manusia lain. Kita ni manusia. Maknanya dalam diri kita yang banyak penyakit ni. Setakat penyakit gaut, setakat penyakit kecil manis, setakat penyakit jantung, tersumbat lah, blok lah apa, boleh jumpa doktor. Tapi untuk dua penyakit yang ada pada manusia, memang kita kena balik kepada syifa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, penyakit yang dikatakan penyakit syubhat. Yang kedua yang dinamakan sebagai penyakit syahwat. Ini dua penyakit besar manusia. Tak ada siapa yang boleh mengelak ni. Kering tekak pula.
Apa contoh penyakit apa namanya syubhat? Kejahilan. Itu yang pertama. Sebab tu Quran datang sebagai ilmu. Ilmu je yang boleh ubat kejahilan ni. Yang kedua penyakit apa? Keraguan. Ragu. Yang boleh datangkan ubatnya, yang boleh datang rawatannya ialah Al-Quran juga tuan-tuan. Sebab Al-Quran ni ialah zalikal kitabul la raiba fih. Quran ni ialah kitab Allah yang tak ada keraguan di dalamnya. Apa lagi penyakit syubhat? Syirik. Syirik ni tuan-tuan bukan sekadar syirik sembah berhala, syirik sembah patung, sembah busut, sembah pokok, sembah batu, sembah gua. Syirik ni termasuk syirik manusia menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Ni. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Menyekutukan Allah dengan nafsunya sendiri. Saya cakap ni bukan cakap saya, ini bukan, this is not my idea. Cakap orang putih apa ya. Ini disebut dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat manusia yang mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang disembah? Ini saya katakan tadi. Manusia menjadikan diri dia sebagai sekutu kepada Allah. Dia berasa dialah yang boleh menentukan suatu perkara. Dia rasa dialah yang menentukan keadaan. Dialah menentukan susah senang manusia. Dialah segala-galanya. Tak ingat langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadikan nafsu sebagai ikutan. Apa yang nafsu nak ikut, apa yang Allah Taala perintah tak ikut. Ini termasuk menyekutukan Allah, yang dikatakan syirik khafi tuan-tuan. Wal a'yazu billah. Apa lagi penyakit syubhat ni? Syirik kufur pada Allah Taala. Kufur, engkar pada Allah Ta'ala ni penyakit dalam hati manusia. Apa punca kufur? Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala cerita dalam banyak Quran, dalam surah-surah Quran. Beberapa kali diulang-ulang kisah ni, yakni kisah iblis laknatullah alaih. Allah Ta'ala cerita apa punca yang menyebabkan iblis ni minal kafirin, masuk di kalangan orang yang kafir, yang engkar. Sebabnya ialah kenapa? Aba wastakbara. Iblis ni dia tak mau taat pada perintah Allah. Wastakbara, dan membesarkan diri dia. Membesarkan diri, angkuh, sombong, bongkak, merasa diri baik daripada Nabi Adam. Iblis tuan-tuan tak pernah menyekutukan Allah. Dia tahu Allah Ta'ala ni esa. Dia tak syirik pada Allah, tapi dia kufur pada Allah. Sebab apa? Dia tak ikut perintah Allah dalam menghormati Adam. Ini penyakit juga ni, kufur tuan-tuan. Apa lagi penyakit syubhat? Nifaq, sifat munafik. Ada sifat nifak yang boleh bawa keluar daripada agama. Ada sifat nifak yang merupakan dosa besar, yang berkekalan dalam hati kita bila kita tak bertaubat. Nifak, munafik ni. Sifat munafik ni tuan-tuan boleh kena pada siapa? Kita pun kena. Kaki semayang kat masjid surau pun kita boleh kena penyakit munafik ni. Sifat munafik ni banyak tuan-tuan. Mudah ceritanya, sifat munafik ni antara yang paling senang kita faham, berpura-pura lah. Itu dia, berpura-pura. Depan orang insya-Allah kan. Malam datang tarawih insya-Allah. Kalau dia sebut insya-Allah panjang tu tak datang tu.
Lagi panjang dia insya-Allah tu memang tak nampak lah muka dia malam tu. Lidah dengan hati lain. Itu munafik. Jom datang kuliah, insya-Allah. Ingatkan, kita ingatkan insya-Allah datang, rupanya dalam hati insya-Allah aku tak datang. Munafik. Lidah lain, hati lain. Itulah munafik. Penyakit. Obatnya mana? Quran, tuan-tuan. Kandungan Quran tu. Sebab tu dalam Quran, kalau tuan-tuan rajin baca, memang kena rajin baca pun. Quran ni kena rajin baca, tuan-tuan. Bukan sekadar baca, kena rajin buka tafsiran, tengok isi kandungan je. Tadabbur ayat-ayat Quran tu. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, di antara ayat yang paling banyak disebut ialah cerita tentang munafik. Dalam surah Baqarah yang muda-muda kita baca tu pun, cerita sifat orang beriman, muttaqin, tak banyak ayat. Sifat orang kafir pun tak banyak ayat. Tapi sifat munafik, banyak ayat dia. Bahkan ada satu surah namanya surah Munafikun. Kenapa, tuan-tuan? Adakah Allah Ta'ala turunkan Quran ni, cerita-cerita munafik ni sekadar jadi sembang, sekadar jadi cerita penglipu lara ke? Bukan, tuan-tuan. Nak cerita inilah penyakit besar dalam manusia. Al-Quran ni bukan turun untuk binatang, bukan turun untuk ayam, bukan turun untuk kambing, bukan turun untuk lembu, untuk kita manusia. Sebab itulah lembu, kambing, ayam tak susah payah nak baca Quran, tuan-tuan. Dia tak payah susah payah nak baca Quran, sebab bukan turun untuk dia orang. Kita yang kena baca. Itu sifat, itu apa namanya, penyakit syubhat. Jahil, ragu, syirik, kufur, nifak. Dan penyakit syahwat ialah penyakit yang muncul berpunca daripada keinginan nafsu kita. Nafsu kita yang nakkan dunia contohnya, sehingga cintakan dunia, gilakan dunia, ekstrim dengan dunia. Obatnya ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut tentang hakikat dunia, macam ayat yang saya baca tadi. Dunia ni hanya la'ibun walahwun. Ayat tu ajar kita tentang hakikat dunia. Yang kau kejau sangat dunia ni, dunia ni hanya itu saja sebenarnya. Kerana nak makan, kerana nak minum, kerana nak kaya, kerana nak harta, kerana nak kesenangan, kerana nak keseronokan, kerana nak kelazatan, kerana nak kesedapan. Itulah yang menyebabkan macam-macam penyakit muncul dalam hati kita. Kerana nakkan harta, muncul penyakit hubbul mal, cintakan harta, gilakan harta, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab sebut hubbul mal. Kalau terjemah literalnya memang dikatakan cinta harta, tapi para ulama dulu-dulu dia tak terjemahkan cinta harta, tapi dia kata gilakan harta. Bau power bunyi gila kan. Tambah sekarang suka cakap gila lah kan. Sedap gila lah. Ini pun gila-gila tu dah. Hubbul mal, kerana gilakan apa nama ni, pangkat, kedudukan, kesenangan, kedudukan, jawatan, kehormatan dan sebagainya, maka muncul penyakit hubbur riyasah. Ini penyakit dalam hati juga. Banyak dalam kitab ni saja penyakit hati yang muncul daripada nafsu ni ada 10 yang wajib fardu ain kita belajar dan wajib kita buang daripada diri kita. Ini sebenarnya Quran datang syifaa'ul lima fis sudur, sebab nak merawat dan mengobati penyakit-penyakit dalam dada manusia ni. Sebab itulah siapa yang tak belajar Quran, siapa yang tak ambil Quran sebagai petunjuk, siapa yang tak ambil Quran sebagai syifa', mengambil yang lain daripada Quran menjadi sebagai petunjuk panduan hidup dia,
Jawabnya mudah tuan-tuan, jawapannya lah dia sesat. Wal'iyazzubillah. Bukan saya yang kata. This is not my idea. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Aku tinggalkan pada kamu umat aku dua perkara yang kamu takkan sesat selama-lamanya bila mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Maknanya apa? Kefahaman yang kita boleh dapat, siapa yang mengambil selain Quran dan mengambil daripada sunnah Nabi sebagai cara hidup dia, sebagai panduan hidup dia, dia akan sesat. Wal'iyazzubillah. Inilah yang sepatutnya jadi perjuangan kita tuan-tuan. Bukannya perjuangan kita untuk makan. Makan ni, makanlah, makan dah, tak ada masalah, makan dah. Tapi makan untuk semata-mata memang untuk jadikan kita ada tenaga, kita ada kekuatan untuk beribadat, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jadi pejuang-pejuang agama Allah. Supaya kita menjadi pejuang-pejuang mentaati perintah Allah. Ini yang sepatutnya. Dan bukan kita tunduk dengan kehendak makan minum kita. Qala musannif rahimahullahu taala, dan yang ke-8, bahawasanya membanyak makan itu sebab bagi bersengatan sakit mati. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Any question? No question. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawtal arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.